Muawiyah bin Abu Sufyan atau dikenali dengan nama gelarannya Abu Abdurrahman. Beliau dilahirkan di kota Mekah pada tahun 602 Masihi. Bapanya bernama Abu Sufyan bin Harb dan ibunya pula Hindun binti Utbah. Beliau merupakan bangsawan dari suku Quraisy. Antara kelebihan Muawiyah adalah beliau mempunyai daya ingatan yang sangat kuat, cerdik, pemaaf, berani dan juga bercita-cita tinggi. Selain itu, para sejarawan juga mengatakan bahawa Muawiyah memiliki sifat yang sangat cekap dan bijak dalam menguruskan politik. Berlaku pertelingkahan antara Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Ali bin Abu Talib kerana kematian Khalifah Uthman bin Affan yang tidak mendapat pembelaan. Muawiyah enggan membai'ah Khalifah Ali sebagai khalifah yang keempat setelah kewafatan Khalifah Uthman. Disebabkan banyak ketidakpuasan berlaku antara keduanya, maka terjadilah Perang Siffin pada 8 Safar 36 Hijrah bersamaan 657 Masihi. Selepas peristiwa Perang Siffin, berlaku pula Majlis Tahkim iaitu perdamaian antara Khalifah Ali dan Muawiyah. Kedua-duanya telah melantik wakil masing-masing untuk berbincang. Natijah daripada peristiwa tahkim, kedua-dua wakil bersetuju untuk melantik mereka yang layak dari kalangan para sahabat yang masih hidup sebagai khalifah seterusnya. Sebelum Muawiyah bin Abu Sufyan dilantik sebagai khalifah, Muawiyah sempat berada pada zaman Rasulullah SAW dan zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Ketika zaman Rasulullah, Muawiyah merupakan seorang kanak-kanak yang berusia 15 tahun. Muawiyah bin Abu Sufyan terus berkhidmat kepada Islam ketika era Khulafa' Ar-Rasyidin dan beliau berjaya dilantik sebagai gubernur di Damsyik pada zaman Sayyidina Abu Bakar lagi. Pemerintahan era Khulafa' Ar-Rasyidin telah berakhir apabila pemerintahan seterusnya disandang oleh Sayyidina Hasan iaitu anak kepada Sayyidina Ali. Namun, tempoh pemerintahan Sayyidina Hasan tidaklah lama seperti khalifah-khalifah yang lain, hanya dalam lingkungan 6 bulan sahaja. Akhirnya, Muawiyah bin Abu Sufyan dilantik secara rasmi menjadi khalifah, maka terbentuklah kerajaan Bani Umayyah pada tahun 41 Hijrah sehingga 132 Hijrah yang diasaskan oleh Muawiyah. Seperti yang kita ketahui, Muawiyah bin Abu Sufyan telah banyak meluaskan futuhat Islamiah pada zaman pemerintahannya. Antaranya ialah penaklukan Qaisariah, wilayah Kibris, Afrika Utara, Pulau Rhodes dan banyak lagi. Hal ini bertujuan untuk menyebarkan lagi futuhat Islamiah yang sedia ada kepada masyarakat dan kaum tersebut agar lebih ramai yang memeluk agama Islam. Pembangunan ekonomi semasa pemerintahan Muawiyah. Dalam sektor pertanian, Muawiyah telah memain peranan dalam membangunkan sektor ekonomi di wilayah Hijaz. Wilayah Hijaz adalah sebuah negara yang panas dan jarang sekali hujan, tetapi ia mempunyai satu musim di mana kawasan tersebut akan tumbuh subur menghijau. Muawiyah menyediakan sebanyak 4,000 orang pekerjanya dalam usaha memajukan tanah-tanah dan mengeksploitasi telaga di wilayah tersebut. Hasil daripada itu, wilayah Hijaz telah berkembang menjadi sebuah ladang yang hebat dan pesat kemajuannya. Seterusnya dalam sektor perdagangan, Muawiyah telah mempelopori perdagangan maritim asbab kepimimpinannya sebagai ketua Armada Laut. Ketika pemerintahannya, beliau telah menguasai tempat pembakian kapal yang terbesar dan kedua terlengkap di Mesir. Selain itu, Muawiyah juga telah menyumbang dalam kereta kematuan negara Bani Umayyah. Matuan tersebut disetak serupa dengan matuan dinar Byzantium dan juga dirham Sasani. Cuma perbezaannya adalah dengan penambahan beberapa lambang keislaman seperti kata Tauhid. Tokoh Muawiyah bin Abi Sufyan telah digelar sebagai bapa inovasi Islam yang pertama dalam sejarah perkembangan Islam, pembangunan infrastruktur, pembaharuan sistem pentadbiran serta penubuhan jabatan-jabatan utama dalam pemerintahannya telah menunjukkan kecekapan beliau dalam menyusun atur sistem pentadbirannya. Antara pembangunan infrastruktur yang dilakukan ialah pembinaan dan perluasan masjid. Selain itu, sistem pentadbiran yang digunakan pula ialah melalui sistem monarki yang sedikit berbeza dengan pemerintah yang lalu. Dan antara jabatan yang ditubuhkan pula di zamannya adalah seperti jabatan pos, polis atau keselamatan dan lain-lain lagi. Natijahnya, pembaharuan yang dilakukan tersebut telah melicingkan pentadbiran di zamannya sehingga beliau dikatakan sebagai pengasas atau pembuka jalan kepada kejayaan Bani Umayyah yang seterusnya. Sumbangan beliau dalam penubuhan ketenteraan amat besar sehingga beliau digelar bapa Armada Laut. Terdapat beberapa peperangan yang telah dipimpin oleh Muawiyah, antaranya Perang Kibris dan Perang Zatu Asyawari. Antara strategi ketenteraan beliau adalah membina sistem pertahanan kota di pesisiran laut dan menyusun tindakan ketenteraan yang bersebatu di antara dua angkatan laut dan darat. Sementara itu, dari segi seni peperangan, beliau mencetuskan serangan secara tidak langsung
Hal ini dapat dilihat bahawa beliau bijak dalam membagi tentera di setiap pasukan. Muawiyah juga mempunyai dasar-dasar peperangan yang tertentu untuk memastikan keselamatan tentera Islam terjamin di medan perang. Di hujung pemerintahan Muawiyah, beliau telah melantik puteranya sendiri yakni Yazid bin Muawiyah sebagai penggantinya. Hal ini telah menimbulkan konflik di kalangan umat Islam kerana beliau tidak menggunakan kaedah syura yang digunakan pakai oleh Khulafa' ar-Rashidin. Muawiyah telah mengambil keputusan ini atas faktor untuk mengelakkan perpecahan umat Islam seperti yang berlaku ketika pemerintahan sebelumnya. Terdapat beberapa orang tokoh Islam yang masih hidup ketika itu yang tidak bersetuju dengan keputusan Muawiyah. Antaranya adalah Husain bin Ali ibn Zubair ibnu Umar Abdurrahman bin Abu Bakar. Muawiyah bin Abu Sufyan telah wafat pada bulan Rajab pada tahun 60 Hijrah sewaktu usianya sekitar 74 tahun. Beliau telah dimakamkan di Babu Saghir Damsyik, Syria. Kewafatan beliau adalah berpunca daripada penyakit yang dihidapinya sewaktu akhir hayatnya. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.